أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Berapa tujuh? 57. Tilka darul akhirah. Qala Allah Ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Bermula negeri akhirat dan kampung akhirat. Yang dimaksud sini adalah al-jannah, syurga. Iaitu kami jadikan, yang kami sediakan akan dia bagi segala mereka yang tiada berkendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkendak mereka itu akan membinasakan dia berbuat zalim dan inyanya di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat ahli jannah, sifat ahli surga, yang mana Allah Taala sediakan bagi mereka yang tidak ada iradah. Apa iradah? Kendak. La yuridun. Arada yuridu iradah. Mana yang tidak ada kehendak dalam qalbi dia, uluwan fil ardi. Dia tidak kehendak akan membesarkan diri, tidak hendak memandang diri dia hebat, ya, tidak mau terkenal, atau semua sifat ahli syurga. Bahkan kalau ada dalam kalbi dia perasaan membesarkan diri, atau pada kata sombong, atau takabur, atau ego, maka bukan tempat di dalam syurga. Ya, syurga tak ada tempat orang yang sedemikian. Ya, tempat dia ialah an-nar, neraka jahannam tu. Ya, jadi makna syurga ialah tempat orang yang telah bersih daripada najis, kekotoran, takabur, membesarkan diri, meninggikan akan diri. Al-Islamun nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, dan tak dibenar masuk ke dalam syurga melainkan orang yang bersih, bersih minal afat, daripada segala penyakit dalaman. Kalau dia ada terlintas dalam kalbi dia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si fulan itu, aku lebih hebat dari si fulan itu, aku lagi handal, aku lagi alim, aku lagi kuat ibadat, aku lagi zuhud, aku lagi warak, maka neraka jahannam itu tempat dia. Ya, neraka jahannam itu tempat dia. Sebab itu semua sifat kotor. Ya, sifat kotor ialah memandang diri. Ya, sebab tu kita kena padamkan pandangan diri kita. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan, dia bermula dari mana? Daripada fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah. Terselah dalam kalbi dia pancaran nur, merasakan kebesaran Allah, sehingga lenyap diri dia, baru dia diizin berjalan. Selagi dia nampak aku tu, Tuhan tak izin jalan kan. Tuhan tak benarkan dia masuk lain makrifat kepada Tuhan. Ya, kalau dia buat ibadat kat luar je lah, berpusing-pusing kat luar je. Dia semayang pun kan dia menghadap Tuhan, dan semayang dia ingat kerja dia, dan semayang dia pergi ke laut, pergi ke darat, pergi pejabat. Ingat dia kerja, ingat dia untung niaga, macam-macam. Ya, semayang bukan tempat dia menghadap. Sebab apa? Sebab dia tak matikan pandangan diri. Sebab mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati.
Ya, nak berjumpa Tuhan dia kena buntan, kena mati. Sebab tu Nabi Ibrahim AS bikin malakul maut nak ambil nyawa dia segegar malaikat maut. Dia kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Wah, malaikat maut patut beranjat. Malaikat maut mengadu kepada Ta'ala, ya Allah, kekasih engkau Ibrahim kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Ya, maka Ta'ala bagi jawapan pukul TKO terus kat Nabi Ibrahim. Apa Ta'ala kata, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Ya, bila malaikat kata dia, ya Ibrahim, Allah Ta'ala kata, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Mana nak jumpa kekasih kena mati dulu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sekarang juga kau ambil nyawa aku, jangan tangguh oleh satu saat pun. Tarik terus gitu. Tu dia. Ya. Jadi nak bertemu Allah Ta'ala kena mati dulu. Itu mati ajsad. Sekarang mati maknawi. Mana mati pada keperasaan kalbi kita, matikan pandangan kita kepada makhluk termasuk diri kita. Ya, baru tanah buka, baru dia akan buka. Dia buka anda ni, kalau dia tak buka kita tak dapat. Semua daripada dia, dengan dia, kembali daripada dia, bukan handal kita. Jangan kita rasa kita ibadat, wah aku buat ibadat aku naik makam, itu tak betul. Tak kerti berjalan je. Ya, aku nampak rasa sedap sebab aku tarik zikir lebih ni, aku puasa lebih lah, aku bangun malam lebih. Engkau nampak kita je faul, nampak kita je faul. Allah tak izin kita nampak, suruh pandang dia je. Ya, itu jalan kepada Ta'ala, dia suruh pandang itu. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Bukan kau yang melontar ya Muhammad, kita engkau melontar, tapi yang sebenarnya ialah Allah yang ramah, yang melontar. Maksud dia kepada hakikat, baru dia akan dibukakan. Baik, sekarang di sini disebutkan tidkal darul akhirah, negeri akhirat, itu syurga. Allah Ta'ala sediakan bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ard, bagi mereka yang tidak ada perasaan ya berkendak meninggikan diri, merasa hebat diri dia, semua tak ada, dia buang habis. Persoalan di sekarang, macam mana nak buang sifat membesarkan diri. Kita dah belajar dah, banyak guru yang kita dengar, macam-macam kitab dah kita baca kan. Ya, betapa besarnya memandang kebesaran diri. Takabur ni dosa paling besar, bawa kufur. Lepas kufur takabur. Ya, sehingga Allah cop iblis dengan kufur disebabkan dia takabur. Ya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah suruh iblis mana sujud pada Nabi Adam, tapi sujud itu bukan sujud sebagai ibadat, sujud li takrim, memuliakan. Fasajadu, semua malaikat sujud memberi hormat, illa iblis, melainkan iblis. Aba, dienggan, kemudian wastakbara, dia rasa besar diri. Itu dia. Lalu keluar daripada mulut dia tadi apa? Dengan kejahilan dia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dari tanah, aku dari api, Adam dari tanah, aku lagi hebat. Dia rasa pum dia habis tendang. Ya, lalu Tuhan kata wa kana minal kafirin, dan adalah iblis daripada orang yang kafir dengan Allah Ta'ala. Ya, besar rendah ni. Kalau rasa hebat diri dia tak ada banding dengan orang, itu dia panggil ujbin, ujub. Itu pun dah besar dosa. Ya, kotor hati, Tuhan tak akan masuk makrifat dalam kalbi dia. Apatah lagi kalau ada perasaan dia, dia tengok aku, dia tengok orang, oh dia dengan aku lagi hebat, walaupun mulut dia tak cakap. Ya, dia rasa amal dia hebat, dia rasa ahwal dia tinggi, dia rasa makam dia tinggi. Itu semua orang yang terhijab dia panggil. Ya, dalam syarah hikam Iqazul Himam bagi Ibn Ajibah Al-Hasani, dia kata apa? Inna asyaddan nas hijaban al-ulama wal-ubbad wal-zuhad. Allah, dia tengok ni pun lemah gitu ni. Sesungguhnya orang yang masih tebal lagi dinding hijab kalbi dia dengan Tuhan ialah di kalangan para ulama. Yang kedua para ubbad, ahli ibadat. Yang ketiganya wal-zuhad, orang yang zuhud. Tiga-tiga dia masih terhijab. Daripada sudut mana dia terhijab? Bila ulama tadi dia memandang ilmu dia, dia rasa dia hebat aja dengan ilmu dia, pum, jatuh habis. Dan ahli ibadat, dia kuat ibadat, malam tak tidur kan. Orang bangun juga pukul 3, 4, dia tidur pun tidak malam, dia zikir juga kuat. Dan ya, dia puasa siang hari lagi, tapi dia nampak dia yang buat, dia tak nampak, dia tak fanakkan benda tu habis. Oh, manyut dan
Ya, dan zuhad, orang yang zuhud pada zahir kita tengok apa, dia tak ada dunia, pakaian dia maknanya tak adalah maknanya hebat macam orang lain, kenderaan pun tak ada, jalan kaki je tuan-tuan misalnya ni lah ya, tapi dia pandang dia rasa dia hebat, dia pum jatuh biasanya. Ya, jalan selamat ialah kita memandang terus kepada Allah Ta'ala. Sebab tu perlu banyak zikir. Zikir dengan hudur qalbi. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Zikir makna syuhudul mazkur, qalbi kita menghadap kepada yang kita ingati. Siapa dia? Allah Ta'ala. Wa hudu wa dawamul hudur, dan kekal hadir hati kita pada Ta'ala. Bila betul cara dia zahir dan batin, maka dia akan pergi ke berapa, satu peringkat ke satu peringkat dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu apa? Dia mula merasakan kebesaran. Bila dia rasa kebesaran Allah Ta'ala, maka tenggelamlah pandangan diri dia. Ya, di situ tak dia. Sebab lawan takabur apa? At-tawadhu. Lawan takabur ialah tawadhu. Maka apa makna tawadhu? At-tawadhu al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhudil azamati Rabb. Tawadhu yang sebenarnya dia terjadi, dia bertunas, dia tumbuh daripada mana? Daripada memandang kebesaran dan keagungan Allah yang maha dahsyat. Qalbi dia pandang kebesaran Tuhan, dia terasa betul, ketika dia akan tunduk. Confirm dia akan tunduk. Kalau dia tak tunduk, mana dia belum terasa. Ya, dia 2 kali 2 mesti jawab dia 4, dan 2 kali 5 mesti jawab dia 10. Dia tak ada 9, 3,5, tak ada. 2 kali 5 mesti jawab dia 10. Ya, maknanya bila dia syuhud, dia pam terbuka, mesti dia tunduknya. Ya, sebab azamah kebesaran Tuhan, kalau dia tajalli, habis kan, tenggelam habis. Ketika itu baru dia rasa kerdilnya diri dia, sampai dia tidak perasan kewujudan dia. Yang dia nampak benar-benar kewujudan Allah. Maka timbullah istilah la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia saja. Ketika itu barulah orang tu dipilih oleh Allah SWT. Ya, mana selagi kita nampak diri kita, ya, dipanggil anania, aku orang tu tak pakai. Orang ni tak pakai ni. Bahaya tu, sebab jaga tu. Wala fasadah, dan orang yang tidak menghendaki melakukan kerosakan di muka bumi. Apa makna kerosakan di sini? Ai birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat dan kemungkaran. Itu sifat ahli syurga. Wal aqibatul lil muttaqin, dan akhir pekerjaan kesudah dibagi orang yang bertakwa. Mana orang bertakwa? Orang yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Maka duduk takwa di mana? Rasulullah SAW menunjuk dengan jari dia yang mulia dalam hadis yang sahih. Rasulullah tunjuk di dada, di qalbi. At-taqwa hahuna. Bukan takwa duduk kat sini, kat tangan kaki, tak. Di sini qalbi. Ya, takwa mana imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, menjunjung segala perintah Tuhan zahir dan batin, dan meninggalkan segala larangan dia zahir dan batin. Maka itu sifat ahli jannah. Ya, kita jaga sifat tu, tuan. Kalau tak ada sifat ni, tak boleh masuk surga ni. Kena buang habis-habisan. Ya, kena buang habis-habisan. Waktu dalam zaman Bani Israel, ya, dicerita dalam banyak kitab disebut, ya, abid dengan khaliq. Khaliq ni orang ahli maksiat. Macam-macam maksiat dibuat, siang malam macam-macam dibuat. Seorang lagi abid, ahli ibadat. Ahli ibadat ni kan, dia kalau berjalan, awan tu payung ni kan. Maknanya dia sudah ada karamat. Tiba-tiba bila khaliq ni datang, orang yang jahat ni lah, orang ahli maksiat, minum barak, berjudi, berzina ke bukan, tak semayang, dia dekat dengan dia je, dia hambat orang. Jauh mana dia. Dia hambat kawan tu. Pergi sana dia. Mengotoh kalau bahasa kita lah kan. Mengotoh kau dengan sebelah pendek kau tu. Macam dia. Bila dia kata sana sap aja, terus Allah Ta'ala pukau. Awan tadi pergi payung orang tu. Ya, dan Allah Ta'ala pergi beritahu pada Nabi zaman itu, beritahu pada dua orang ni, sila mulakan balik amalan mereka. Apa makna dia? Bermakna amalan orang yang abid kuat ibadat, dia tolak habis, tinggal kosong. Dan dosa orang yang buat maksiat, oleh kerana dia datang dengan hina diri, nak mencari rahmat, minta petunjuk, Tuhan hapuskan dosa dia, kosong juga. Sekarang standard dia sama dua, kosong. Ya, yang ahli ibadat tadi habis, tolak. Dan sebab apa? Dia rasa takab
takabur, dia rasa dia aku lebih baik. Ana khair, walaupun mulut tak cakap, tapi dia punya lisanul hal, dia hambat orang ni, di sana. Dia rasa tu makna apa? Aku lebih hebat. Jatuh habis, orang tolak habis amalan dia. Dia punya puasa, dia punya ibadat, dia punya apa, zikir, habis terbang dan kosong. Dan orang yang tadi datang dengan hina diri tadi, Allah Ta'ala hapuskan juga, tapi dia punya dosa. Ya, itu maknanya apa? Allah Ta'ala amat murka bila kita ada dalam kalbi kita, hati kita, perasaan merasa kita hebat. Ya, sebab tu kita kena pandang kita lebih hina daripada anjing, kata Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu. Kalau kau tak rasa kau dengan anjing, kau rasa kau baik, iman kau jauh lagi dia. Kita tengok anjing, dia rasa kau lebih baik anjing, kau mati besok tak masuk neraka, aku belum tahu lagi. Tu. Ya, sebab tu dalam Syifaul Qulub, kalau kita tak tahu ujung umur kita macam mana, mati atau baik atau tidak, tak ada sebab kita nak rasa kita besar diri. Dia besar diri, kalau dihumban neraka, paling hina manusia mungkin. Sebab tu maknanya seorang wali kan, Allah Ta'ala ajar dia wali kan, dengan seekor anjing. Bila dia berjalan, dia nampak tai anjing kan, dia pun angkat jubah dia tenjit takut terkena. Anjing ada kat sebelah, anjing tu sound dia tuan. Allah Ta'ala jadikan anjing tu cakap, dia kata, tai aku sejemput bukan main kau elak, dalam kalbi kau tu lagi kotor. Melaung wali tu, melaung ya. Wali tu melaung dia menang, ya Allah, dia kata. Itu Tuhan tunjuk hakikat, Tuhan tegur dia tu ya, melalui lisan qalb, lisan anjing. Sebab tu jangan kita merasa besar diri, jangan. Sebab Imam Ghazali kata, kalau hatta kau tengok orang kafir sekalipun, nampak dia orang kafir, terus kamu berdoa, ya Allah berilah hidayat kepada dia. Macam tu ya, jangan kata, wah ini neraka mana dia masuk ni. Jangan, kita tak tahu neraka mana tuan. Kita tak boleh menentukan seorang tu neraka atau syurga. Cuma sifat-sifat didedahkan oleh Al-Quran, sebab kiraan di ujung. Adapun Islam atau tidak, itu kena nyata. Seorang tu Islam, dia kata Islam, kalau dia batalkan Islam, dia bukan ke Islam. Tapi syurga neraka di ujung tak ada siapa tahu ya. Sebab tu kita tak tentu orang ni syurga neraka, tak, kecuali orang yang telah ditentu oleh Rasulullah SAW tu lain. Sebab dikira di ujung ni, al-ibra bil khawatim, kiraan manusia sama ada ke syurga atau ke neraka jahannam, dikira di ujung umur. Indan tiha ajalihim, ketika dia embus nafas akhir. Bila dia embus nafas akhir, keadaan dia beriman, alhamdulillah. Kalau dia embus nafas akhir sebaliknya, wala ayazabillah. Maka oleh kerana nafas akhir tidak ada siapa yang tahu. Ya, kadang-kadang di tengah-tengah sedap buat taat, buat maksiat, malaikat tarik habis. Ya, itu pernah berlaku juga dua cerita. Ya, satu orang yang buat ibadat di puncak bukit, yang seorang ni buat maksiat di bawah. Ya, bila dua-dua ni Allah Ta'ala ubah hati dia sikit kan. Yang buat maksiat dia rasa takut, dia ingat nak bertaubat, dia nak pergi jumpa orang atas bukit tadi, nak minta tunjuk dengan dia. Dia pun naik bukit. Yang naik bukit pula, dia rasa amal dia dah banyak, aku nak try bawa maksiat sekali dia. Dia pun turun ke bawah. Dia ahli ibadat turun dengan niat maksiat, yang ahli bawah maksiat naik dengan niat bertaubat. Akhirnya dia bertembung jatuh, dua-dua mati. Yang ni masuk ke neraka, yang tu ke syurga. Ya, tu. Sebab tu perkiraan umur di akhir. Oleh kerana itu kita kena wajib menjaga tiap-tiap nafas kita. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah, kelipan mata, tiap-tiap nafas. Sebab al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut itu datang antara dua nafas. Ada orang tarik nafas, dia tak boleh embus. Ada orang buang nafas, dia tak boleh tarik. Sakap, dia tarik izan. Oleh kerana itu tiap-tiap nafas kita kena sentiasa maknanya merendahkan diri kepada Allah dan mohon pertolongan agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi walau bagaimanapun, tanda itu ada Nabi sebut ya, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dan hadis yang sahih Nabi kata, tiap-tiap insan muyassar, dia akan dimudahkan bagi barang yang disediakan di akhirat. Manakala akhirat dia ahli syurga, maka di atas dunia ni tanda tu ada, dia mudah mengerjakan amal saleh. Ringan dia, sedap dibuat. Walaupun orang lain nampak berat kan, tapi bagi dia ringan ni. Tu tanda ada. Confirm belum lagi tanda tu ada. Bila tanda ada, kita banyak syukur. Sebab Tuhan dah janji kalau syukur dia akan tambah. La in syakartum la azidan, aku musyakur aku tambah. Tapi kalau tengok tanda kat kita ni tanda tak elok, kita hati ni berat nak buat maksiat, banyak lalai. Ya, mana tanda tu ada, cepat padamkan. Padam dengan apa? Dengan istighfar dan taubat dan mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, bagi menafi kehendak dipuji.
Ya, kita nak nafikan kendak dipuji orang. Fala tuzakku anfusakum. Ya, fala tuzakku anfusakum. Allah Allah. Ini bahaya hebat-hebat anda ni. Maknanya diberitahu kepada kita sini bahawasanya, maka jangan kamu sekalian tuzakku, makna membersihkan anfusakum, akan diri kamu. Apa nama membersih? Makna memuji akan segala diri. Kita rasa kita bersih, macam tak ada dosa, tu makna memuji lah. Kita dah bersih kan? Sedangkan wali-wali besar dalam mengadu hal Tuhan, ya Allah, dosaku lebih banyak dari pasir yang melata. Itu wali kan ni. Ya, satu dosa yang amat besar apabila seorang tu merasa aku ni ada dosa dah. Oh, bahaya besar. Bahaya besar kalau wali-wali mengaku dia banyak dosa, ya. Jadi maknanya jangan tuzakku, jangan ada terlintas dalam kalbi kita merasakan tuzakku tu maksud zakah, ya, makna berasa bersih. Macam kita rasa kita dah baik, kita dah elok, ya. Itu semua penyakit-penyakit yang sangat dibimbangi. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam sendiri mengatakan apa? Bahawa dia tidak apa? Tidak maknanya meletakkan keyakinan pada diri dia, ya. Innan nafsa la ammaratun, sungguhnya nafsu itu amat menyeru ke arah kejahatan. Allah Allah. Sebab Allah Ta'ala firman, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Ya, falaula fadlullah, kalau tidaklah kena kurniaan Allah dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun yang akan bersih. Ya, zahir dan batin dia akan berlumur dengan kekotoran kalau tidak ada pembersihan rahmat daripada Allah Ta'ala. Mana apa yang kita buat ni bukan handal kita, semua kurnia dia. Jadi bila kita buat amal pandang tu kurnia Tuhan, maka banyak syukur dengan Allah. Lagi banyak dia buat amal, lagi banyak dia syukur, lagi rasa hina diri. Jangan dia pandang dia hebat, dia berdentum, dia jatuh. Jangan sekali-kali kita pandang kita hebat aja, memang tertonggeng dia jatuh. Tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia antara tanda-tanda kebersihan itu daripada dia. Allah Allah. Betul, ulama kata la amalun arja li hayatil qulub. Tidak ada satu amal yang lebih maknanya menghidupkan kalbi kita min amalin yakunu billah walillah ghaiban fihi an man siwah. Ya, tidak ada satu amalan yang terlebih membersihkan kalbi, lebih harap diterima daripada amal yang dibuat billah, dimandang semua dengan Allah. Ya, walillah, bagi Allah, ghaiban, lenyap daripada selain daripada makhluk, dia dengan Tuhan dia. Sebab tu orang yang bersih hati dia ialah kalbi yang ada dalam hati dia perasaan dia tidak minat dikenal. Itu satu rukun besar kan? Ya, dalam kalbi kita kena letak kita tidak minat dikenal. Kita lebih suka orang tak kenal kita. Itu yang terbaik. Kalau kita ada je suka dikenal, dia nak glamour je, habis pum jatuh kan? Dia takkan bau jalan makrifat. Sebab bila kalbi dia suka dikenal, suka glamour, suka dipuji, maka amal dia akan jadi dia di alat untuk dapat puji. Dia buat ibadat semua puji. Dia buat ibadat semua pandang dia, habis. Jadi dipanggil tufuliyah. Ini dipanggil kebudak-budakan, orang yang tidak matang dalam ibadat. Orang yang kalbi dia menghadap makhluk, itu orang tidak matang dalam ibadah. Dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan lagi, ya. Kalau belah tengah ni dia panggil anak ayam mati deni. Tu anak ayam mati deni. Anak yang kecil kan, mata dia berair kan, macam tu, kiap macam tu maknanya. Tu nak rupa kalau orang hati dia menghadap pada makhluk. Ya, jangan hadapkan hati kita pada makhluk, kekalkan hati kita setiap nafas dengan dia je. Jasad kita dengan makhluk tak apa. Ya, kita nak buat urusan kan, nak berniaga, kena apa ke darat laut, itu tak ada masalah. Badan abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dengan makhluk, kalbi jangan, kalbi dengan Tuhan. Ya, sebab kalbi itu tempat tilik Tuhan. Bila Tuhan tilik kalbi kita, dia sentiasa menghadap dia, masya-Allah. Mencurah-curah rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah, man kana yuridul harsad akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Firman Allah SWT yang bermaksud,
barang siapa yang berkendak ia dengan amalannya itu akan keuntungan dan balasan di akhirat, nescaya kami gandakan baginya pada balasannya itu. Dalam satu amalan 10 ganda balasan, hingga kepada sampai 700 ganda, dan ada sampai hari hisab Tuhan yang mengetahui itu, ya. Ya itulah atas kadar lebih kurang pada ikhlas, lagi tinggi ikhlas lagi banyak gandaan dia. Dan barang siapa berkendak dengan amalannya akan keuntungan dan balasan dunia, dia beramal tapi nak balasan dunia, supaya dipuji, supaya dibesarkan, supaya dimuliakan, habis itu nescaya kami datang baginya daripada dunia kadar amalnya. Tuhan bagilah balasan dia, tapi dengan ketiadaan ganda, dan tiada bagi dalam akhirat daripada balasan akhirat kosong dan ya itu Allah. Lepas tu kita kena jaga daripada 3 syirik. Syirik yang pertama membatalkan akidah, ya, iaitu mengambil kayu-kayu dipahat, batu-batu disembahnya, itu asyirkul jali. Yang kedua yang ini asyirkul asghar, syirik yang kecil. Dia batal apa? Batalkan pahala amal, habis. Nak kita buat akhirat kosong dan ya, sebab Rasulullah SAW menyatakan ini akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil. Tadi yang besar, yang kecil apa dia? Ar-riya. Itu dia. Sebab man lam yakna bi ilmi la mahalata alaihi an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang buat ibadat dia tak cukup Tuhan dah tahu, dia nak orang tahu pula, siap beritahu kat orang, ya, maka confirm dia akan kena penyakit riya yang membatalkan apa? Sawabul a'mal. Kalau syirik yang besar membatalkan akidah, ya, kalau syirik yang kecil ni dia membatalkan pahala amal, besok amal kosong. Dan paling halus sekali dipanggil asyirkul khafi, ya, dia membatalkan apa? Iaitu sirkut tawajjuh, kejujuran, kelazatan qalbi menghadap Tuhan tu rosak bila hati dia pandang diri. Dan lepas tu jangan pandang kita pandang semua ni af'al dia, semua perbuatan dari dia. Berdalil qauli ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, kita bercakap, kita menulis, kita memandang, mendengar, berjalan, duduk, semua af'al Tuhan hakikat dia. Ya, cari jalan sampai kita dapat memadamkan pandangan diri kita, betul-betul terasa dia. Bila zikir itu betul-betul mantap dengan bersih, syuhud dia dengan Tuhan, maka dia akan terpadam, kelazatan dia akan dapat. Itu dipanggil mencari jalan adamiyah, mengadamkan, melenyapkan pandangan kita, ya. Ada juga ilmu kan, benar cari adam. Macam-macam kat kedai kopi dan, ya, dia tak faham istilah sufi. Adam dibaca dengan ain, adamun, bukan alif dan mim. Kalau alif dan mim itu Nabi Adam. Ya, adamun mana ketiadaan. Apa mana ketiadaan? Pengenyapan kalbi kita pandang pada makhluk, lenyap, itu maknanya. Yang maujud yang nampak sebenar pada kalbi dia, keperasanan wujudullah ta'ala, apa dia akan selamat dan ni. Allah. Walhasil jalannya pun di dua je, keluarkan pandangan makhluk dan kekalkan pandangan kepada Allah. Tu je, di dua je. Kekalkan pandangan kepada dia, ya, dan merasakan azamah, kebesaran dia maha dahsyat. Dan lagi firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada bermula kehidupan di dunia arti daripada keelokannya, perhiasannya, bangganya kepada orang dunia tadi, apa itu semua, melainkan itu berapa bata benda daripada tipu daya juga. Banyak manusia yang tertipu dengan sebab dunia, dia berkelahi. Banyak kan adik-beradik berkelahi. Satu tempat tu kan kuliah, abang sini adik sana. Satu kuliah tu abang adik. Bila berlaku pengambilan tanah kan, abang dia minta dia punya tanah, adik dia kata mana ada. Dulu kan adik dia kata tanah ni tukar lah bang, nama abang. Tak apalah, dia kata. Bukan kau tak tahu abang punya tanah. Tak, tukar lah, tak ada apa lah. Bila pengambilan tanah dia dekat 1 juta dah tuan-tuan. Abang dia kata mana dia punya bahagian. Mana ada dalam gerangan saya. Oh, temendung abang. Adik-beradik dia nampak duit dia dah habis, tuan-tuan. Ya, dia boleh bergaduh dunia. Ya, dia boleh bergaduh dunia, bergaduh pun ke dunia juga. Berperang sana, berperang semua nakkan dunia, tamak, rakus.
Dia nak sedut kat sana, nak hendak kemewahan dia, dia nak jualkan kekuasaan dia, nak tunjuk dia punya apa, temberang dia atas dunia, dan dia serang negara sana, serang, tak ada kerja lain, lebih teruk daripada haiwan lagi. Dan paling teruk sekali dia jual agama habis tu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan sebab nakkan habuan dunia. Maka oleh kerana itu Rasulullah suruh buat benteng dia. Apa benteng dia? Perbanyakkan amal salih. Babiru bi'a'mali salihah. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal salih. Sama ada amal salih dalam bentuk ilmiah, ilmu, atau amaliyat dan mujahadah nafsu gitu. Ya, pasatakunu fitan kakita'il layil muslim. Akan berlaku di akhir zaman fitnah yang mana seolah-olah digambarkan macam malam yang gelap, manusia tak nampak pun lagi, dosa pahala tak nampak lagi zaman tu. Syurga neraka langsung dia tak ingat, tak ada dalam diary hidup dia, dan teruk tak teruk. Akhirnya wayamshi, kerana pagi dia beriman, baru petang dia kufur. Ya, yumshi kafir. Badu bi'amal salih fasatakunu fitanun kakita'il lil muslim yusbihul mu'minan wa yumshi kafiran. Pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Sebab apa dijual? Sebab kalbi dia tidak ada mahabbatullah, kasih ke Tuhan tu tadi. Sebab penting kita menanamkan mahabbah, rindu yang kuat dengan Tuhan, kasih yang kuat. Dia kalau kasih dengan Tuhan, dia tak akan jual agama dan sebab dia kena kasih ke Tuhan tu tak ada, ya, sebab amalan dia kurang. Sebab bila amal kurang, kasih tu kurang. Ditambah amal, kasih tu makin kuat. Maka mahabbah dengan Tuhan tu, itu jalan paling besar. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami adalah membentuk kasih dan rindu yang kuat dengan Allah. Bila dia kasih kuat dengan Ta'ala, macam mana para sahabat yang diterbiah oleh Rasulullah SAW, dia sanggup gadai nyawa pun tuan. Bukan harta, nyawa dia sanggup gadai untuk mendapat kasih sayang sebab kasih sayang Tuhan sajalah yang laku di akhirat besok. Ya, pada ayat yang mengatakan yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari yang lari seorang daripada orang yang terdekat. Isteri lari daripada suami, suami tak hiraukan isteri, anak tidak hiraukan ibu bapa, ibu bapa tak hiraukan anak. Bila ternampak julangan api neraka yang amat dahsyat, dan ya, seorang datang semasa yang nak lepas diri, dan maka Allah Ta'ala datangkan satu dalam hadis, seorang yang ditimbang amalan dia hanya tak cukup satu je, dan pahala dia nak satu, kan banyak, satu je pahala, sikit je lagi maknanya dia boleh masuk syurga. Maka Allah sengaja tunjukkan, lepaskan dia, pada nak ikut masuk neraka dah tu, sebab dia punya jahat lebih berat, sikit walaupun sikit, tapi tak nak beri izin. Cari orang yang kamu kasih di dunia, minta satu pahala je, kan banyak, satu je. Dia carilah, jumpa isteri, jumpa seorang tak sanggup, dan ya, di sana amat gerun. Dia panggil yauma tunza'u ra'fah, hari yang ditarik perasaan kasihan belas. Apa makna dia? Makna kalau anak tadi dia sanggup tarik bapak dia ke neraka, itu dolar kasih bapak dia, kata ya Allah, dulu atas dunia dia tak suruh aku semayang, aku buat maksiat dia biarkan dan sebagainya, dia tak jaga aku, tarik dia ke neraka. Itu maksudnya. Dia sana tak ada kira bapak apa lagi dah, dia tarik sentak masuk dia neraka. Dulu tak ajar aku, tak bimbing aku, habis kan. Hari sangat dahsyat. Jadi bila hamba tu pusing tak dapat, dia balik menghadap Allah Ta'ala dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang laisa kamislihi syai'. Dia menghadap tu apa? Dengan perasaan Nabi lah, perasaan Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala kata, ya malaikat, ambil tangan dia, ya, bawa dia ke syurga dengan kasih sayangku. Kasih sayang siapa yang laku? Kasih sayang Tuhan. Maka jangan tukar kasih sayang Tuhan dengan makhluk. Biar makhluk tak kasih kita, jangan Tuhan tak pandang kita, tuan-tuan, ya. Tak ada makna makhluk puji kita, kasih kita, angkat kita, sayang kita, cinta kita, Tuhan tak terima kita, wal ayazabillah. Dia tak terima ke mana? Neraka Jahannam, wal ayazabillah. Satu dunia tak terima dia, Tuhan terima syurga tempat dia. Ya, satu dunia terima dia, Allah tak terima tempat dia neraka, wal ayazabillah. Jadi mana jangan tukar. Jadi sini Allah Ta'ala beri peringatan, wamal hayatud dunya, tidak ada kehidupan dunia melainkan mata benda gurur yang menipu daya. Banyak orang jadi sesat ke dunia, banyak orang bergaduh ke dunia, last sekali sampai orang tinggal agama ke dunia. Maknanya dunia terkena kawal gitu. Sebab dia punya tarikan lain macam. Ya, ulama orang boleh terbalik, ulama boleh terbalik, berkata orang awam dengan sebab dunia terbalik. Bal amba urah, siapa dia kan? Ya, boleh terbang atas udara. Anak murid boleh terbang atas udara. Ya, punya hebat tak hebat. Akhirnya mati kufur dengan sebab apa? Satu je, diangkat je doa.
Dia doa supaya Nabi Musa kalah dalam peperangan. Ya, ketika menyeberangi Laut Merah kan, ketika itu Allah Ta'ala lepas tu Allah Ta'ala uji dia dengan satu pertempuran dengan golongan Jababirah ataupun dengan Amalika. Nama pun dekat dengan Amerika, dekat nama golongan Jababirah, ya. Jadi bila nak bertembung itu, ketika itu dia orang minta Bal'am ni doakan. Bal'am ni ketika taraf dia wali ni, wali tu dia pergi ibadat atau bukit tempat dia suluk atau bukit tempat dia berkhalwah, ya, doa dia mustajab. Jadi peringkat awal bila diminta Bal'am doakanlah, dia kata agar dia menang supaya Musa kalah. Kalau bahasa kita kau gila, maksud gitulah, kau gila kena doakan Nabi pula kalah, ya. Dia tak putus asa, tak boleh main dengan dia main belakang. Dia bawa emas banyak-banyak, dia sogok dekat bini Bal'am, tolong kecik, tolong rayu sekali menjadi dia. Ya, abang, jaga ambil dan akhirnya ayalah habis. Dia pun naik pergi tempat munajat nak doa tu, kuda dia pun tak sanggup pergi, takut. Akhirnya dia tolak kuda dia jalan kaki naik ke atas. Dia naik ke atas tempat dia munajat, dia angkat dia tangan, tuan sentap lidah dia, kan. Ya, kamasaluhu kamasalil, bandingan Bal'am macam anjing, terjelir lidah dia dan mati kufur wala ayazillah. Tu dia nak doa je, kan. Dia lawan, dia nak doa je supaya Nabi Musa kalah dalam peperangan tadi, ya, atau sentap lidah dia. Padahal murid dia Masya Allah satu kali mengajar 10,000 botol dakwat habis, dan bayang berapa banyak murid dia, ya. Dan dia sengaja daripada wali, sebab wali dia boleh terbalik. Wali kata betul dia boleh terbalik, yang tak boleh terbalik tetap Nabi darah Rasul, sebab Nabi Rasul dia ada maksum pemeliharaan Tuhan, ya. Wali boleh terbalik, dan tapi jarang berlaku lah. Tapi sini Tuhan tunjuk tu, Bal'am ba'urah, pum, terbalik, kan. Dia boleh terbang, wala ayazabillah. Sebab tu maknanya apa? Pukulan dunia tadi berat tu. Dunia apa? Dunia perempuan, dunia harta benda, dunia pangkat, jawatan, nama, ya, suka kemasyhuran, suka semua dunia. Benda yang tak laku di akhirat dia panggil dunia. Itu maksudnya. Maka dunia dibagi dua. Satu dunia yang dipuji, satu dunia yang dicela. Maka dalam ayat ni maksud dunia yang dicela. Kalau kita ambil dunia atas dasar perintah Tuhan dan guna perjalanan Allah, maka dunia itu dipuji oleh syarak, ya. Tapi kalau diambil dunia atas arahan nafsu, diguna untuk nafsu dan dia mati pun dengan nafsu dia habis tu. Itu dunia yang merosakkan dia, dimaksudkan menipu daya. Banyak manusia tertipu dengan sebab mereka tidak pandai adjust dunia tu. Sebab tu bekalan takwa tu, pakaian takwa tu paling hebat. Sebab dia kalau pakai pakaian takwa dia boleh adjust tu. Walibasut taqwa khairun lakum. Pakaian takwa tu amat baik, terbaik bagi kamu. Itu di antara pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan setengah daripada al-ghadab ialah wal hasad. Artinya ghadab dan hasad, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma barik akhiratan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah akbar.